Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Anim Izzati dalam Hello Doktor untuk minggu ini. Alhamdulillah kita kembali bersama dengan anda semua dan pastinya kita harapkan yang terbaik. Apa khabar agaknya? Jaga diri baik-baik kan di saat kita mencapai pada satu tahap pemulihan ni kan. Kita katakan dah jumpa vaksin dan sebagainya, tapi jangan kita alpa dengan keadaan, jangan kita senang lenang dengan keadaan. Kita masih lagi dalam fasa ingin memenangi peperangan bersama dengan COVID-19. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Tapi sebelum tu, baik-baik juga. Apa katanya kalau anda ikuti kami di Facebook, Hello Doktor TV3. Hello Doktor TV3. Type sahaja di Facebook kami. Follow cepat-cepat kerana setiap minggu kita akan muat naik topik-topik yang berkaitan, yang menarik, yang memerlukan komen-komen anda, pandangan-pandangan anda untuk kita utarakan semasa siaran nanti insya-Allah. Okey. Jadi segalanya anda boleh komen di sana. Nak komen hari ini saya pakai baju apa, esok tak sesuai ke, semuanya boleh. Okey. Tapi lebih baik kalau anda mungkin bertanyakan tentang topik kita pada hari tersebut insya-Allah. Okey. Seterusnya pada hari ini kita nak kongsikan kepada anda semua topik yang akan kita bincangkan adalah bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia 2021. Jadi kalau anda mungkin tahu sedikit sebanyak bolehlah komen. Kalau anda mungkin nak tahu lebih lanjut lagi, ikuti perbincangan kita pada hari ini bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia yang sebenarnya akan berlangsung pada setiap tahun 7 April. Tapi kita akan tahu lebih lanjut lagi bagaimana dengan tahun ini. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan bersama dengan anda semua statistik yang terbaru telah pun keluar berkaitan dengan COVID-19 di Malaysia. Seperti yang anda dapat saksikan, 4 April 2021, kes baru mencatatkan 1,349 kes. Kes sembuh mencatatkan 1,270 kes. Kita melihat kes baru masih lagi tinggi daripada kes sembuh dan kematian mencatatkan 2 kematian. Jumlah kes aktif 14,509 kes. Keseluruhannya mencatatkan 350,959. Nombor pun dia dah tersalah-salah ya, banyak sangat nombor. Okey, itu dia. Nombor ini bukan sahaja kita nak kongsikan, tapi untuk kita tahu masih lagi mencatatkan 4 digit. Baru sekali sahaja kan kita merasa bawah daripada 1,000 tu. Jadi kita harapkan masing-masing masih lagi menjaga SOP, masih lagi ingatkan sesama sendiri betapa pentingnya untuk kita jaga SOP, kawalan kendiri dan juga penjarakan fizikal. Okey, teruskan sahaja kita bersama dengan topik kita lah pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Hari Kesihatan Sedunia. Yang mungkin anda tahu ataupun anda kurang cakna dengan keadaan ini, tapi tak apa, kita nak anda saksikan dahulu bingkisan ataupun sedikit sebanyak laporan yang telah pun disediakan untuk anda tahu mengenai topik kita pada hari ini. Ayo, sama-sama kita saksikan. Hari Kesihatan Sedunia disambut pada tanggal 7 April setiap tahun sebagai Hari Kesedaran Kesihatan Global. Dianjurkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ia pertama kali diraikan pada tahun 1948. Pada asalnya, perayaan itu bertujuan memperingati Hari Pertubuhan WHO. Namun kemudian, ia dilihat sebagai hari untuk menyatukan seluruh dunia bagi menangani masalah kesihatan melalui tema yang berbeza setiap tahun. Antara tema yang diketengahkan sebelum ini termasuklah pembasmian polio pada tahun 1995, kesihatan mental pada tahun 2001, keselamatan makanan tahun 2015 dan liputan kesihatan sejagat pada tahun 2018. Hari Kesihatan Sedunia sebenarnya telah pun diisytiharkan ataupun ditaja. Kalau WHO kita melihat kepada sebenarnya sejak tahun 1950 lagi lebih kurang. Tetapi bagaimana dengan keadaannya dan setiap tahun memberikan tema yang berbeza, pastinya hanyalah untuk kesedaran kita tentang kesihatan kita. Jadi terus saja saya perkenalkan tetamu istimewa kami di studio pada hari ini. Alhamdulillah kita ada juga tetamu di studio yang boleh bersama dengan kita walaupun banyak sangat limitasi kan dengan keadaan sekarang ni. Dr. Muhammad Fairuz Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perancangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Ani. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Busy ke sekarang dengan keadaan semasa? Pastinya. Okey, sebelum tu Doktor ni juga terlibat dengan PKB 40 kan? Betul. Bagaimana mungkin sedikitlah secara ringkas ni boleh dikongsikan? Pengalaman mungkin bagaimana keadaan?
PKB 40 ini diwujudkan diperkenalkan untuk golongan B40 iaitu yang berusia 40 tahun dan ke atas yang menerima bantuan sara hidup. Jadi PKB 40 ini dia ada 4 manfaat secara ringkas: bantuan saringan kesihatan secara percuma, bantuan alat perubatan, kita ada insentif melengkapkan rawatan kanser dan juga insentif tambang pengangkutan. Itu dia. Satu. Sebab kita nak juga kongsikan antara doktor yang terlibat kan secara langsung dengan keadaan ini. Bukan sahaja kita hanya dengar, tapi kita melihat sendiri mereka yang terlibat. Okey, kita terus sahaja kembali dengan perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan Hari Kesihatan Sedunia. Mungkin doktor sendiri boleh kongsikan bagaimana dengan temanya pada tahun ini? Tahun ini menarik kerana kita di pandemik dalam keadaan pandemik COVID-19, dan tema yang dipilih oleh WHO pada tahun ini adalah Building a Fairer and Healthier World. Jadi ceritanya adalah untuk memberikan kesamarataan kepada semua lapisan masyarakat. Bererti kesamaan ini dari segi apa? Dari segi akses untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Kita sedia maklum dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang ini banyak yang jatuh miskin, hilang punca pendapatan, dan ini akan mengakibatkan satu masalah keuangan apabila mereka tidak mencukupi keuangan yang bagus ataupun yang solid, susah untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Jadi kita hendak memastikan bahawa setiap golongan masyarakat, tidak kira miskin, kaya, golongan pertengahan, tidak kira bangsa dan agama, dapat ataupun mampu mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti sekaligus mewujudkan satu persekitaran yang sihat. Itu dia. Kerana bila bercerita tentang sakit ataupun penyakit ini, ia tidak mengira sesiapa sahaja kan? Betul. Jadi bagaimana ianya menyerang kepada individu itu tidak ada batasannya. Sesiapa sahaja boleh kena, sesiapa sahaja boleh tanggung serius ataupun tidak. Betul. Begitu juga kita harapkan kualiti perubatan yang dapatlah. Kan setiap individu akan dapat sama rata. Menarik. Seterusnya mungkin boleh kongsikan tentang objektif ataupun lebih lanjut lagi tentang Hari Kesihatan Sedunia. Setiap tahun kalau kita sedar, tema yang dipilih adalah berbeza. Dari tahun 1950 ketika World Health Day ini diwujudkan ataupun diperkenalkan kepada masyarakat dunia, setiap tahun temanya berbeza dan diangkat mengikut kepada isu-isu yang dirasakan perlu masyarakat tahu dengan lebih mendalam. Bererti secara tidak langsung kita nak meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat dunia tentang sesebuah isu yang kita rasakan sangat perlu, dan inilah waktunya kita angkat dan memberikan kesedaran dan pemahaman tentang sesuatu perkara. Secara kasarnya begitulah. Bila doktor terangkan tentang bagaimana ianya diangkat pada tahun ini, kan bagaimana kita mengetahui perbezaan dari segi kemampuan untuk mendapatkan perubatan yang kualiti itu. Kita harapkan hari ini juga topik kita akan menyentuh sedikit sebanyak bagi mereka yang tidak mampu, bagaimana, adakah prasarana yang disediakan dan sebagainya. Segalanya seketika nanti kita akan bincangkan dalam Hello Doktor. Teruskan saja bersama kami, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Respon rasa untuk servis di hospital di Malaysia ni, layanan diberikan sangat bagus, sangat baik, dan saya juga ada pengalaman pernah jaga arwah mak mertua saya dekat hospital kerajaan pun. Alhamdulillah, so far servis yang diberikan oleh kaki tangan seperti nurse, even doktor sekalipun kalau memberi penerangan tentang pesakit semua, pada saya sangat berpuas hati sebab setiap penerangan pun diberi dengan jelas, dan servis yang diberikan oleh nurse kepada pesakit pun sangat-sangat orang cakap puas hati. Saya rasa ubat-ubatan di hospital adalah lebih baik kerana ubat di hospital ni dia original dan dia high grade, dan dengan prescription yang doktor bagi, ubat ni ada di hospital dan boleh dapatkan dengan segeralah. Itu pendapat saya. Diorang punya kira macam facilities dan apa yang diorang sediakan tu selesa. Diorang dengan diorang punya sopan santun, menjaga diorang punya pesakit. Itu yang paling penting. So untuk itu di pengalaman kami. Tapi untuk saya keseluruhannya di Malaysia ini ya mungkin ada baik dan buruknya, ada 50-50 di mana hospital itu ada kekurangannya, di hospital ini ada kelebihannya. Jadi
seluruh pihak di facilities dan seluruh Malaysia ni, pihak orang bilang hospitality kita ni, mereka tahulah, mereka lagi tahu dari kami mana yang perlu ditambah dan ditolak untuk di hospital tersebut ya. Ini sangat-sangat penting untuk rakyat kita juga ya. Itu dia sedikit pandangan bagaimana dengan layanan yang diterima dan pengalaman mereka sendiri bagaimana berhadapan jika ada sebarang mungkin masalah kesihatan dan rujuk kepada hospital kerajaan dan sebagainya. Okey, itu sedikit perkongsian. Apapun kita nak tahu bagaimanakah keadaan yang disediakan, prasarana, dan mungkin ini adalah menyentuh bagi mereka yang kurang berkemampuan, bagi mereka yang ada limitasi dari segi perbelanjaan untuk perubatan mereka. Jadi apakah sebenarnya yang disediakan oleh pihak KKM ataupun pihak kerajaan kita sendiri, pihak Malaysia sendiri untuk membantu menyantuni golongan ini. Ayo saja kita terus berkongsi masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz yang akan jawab sedikit sebanyak soalan saya. Doktor, bagaimana? Kita bercerita tentang keadaan dan juga prasarana kan yang kita tahu semakin lama bagi saya sendirilah sebab masa mengandung memang boleh dikatakan 80% merujuk kepada hospital klinik kesihatan. Jadi kita tahu bagaimana keadaan prasarana yang disediakan, kemudahan yang disediakan, percuma. Itu sememangnya sangat membantu kita dari segi ekonomi dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan, Doktor. Pertama sekali Anim, saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia menyatakan rasa syukur berada di bumi bertuhan ini. Betul. Kerana rawatan didapat secara percuma. Paling kita bayar RM1 kadang-kadang untuk mendapatkan rawatan percuma. Balik kepada soalan Anim ya, Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri dia mewujudkan dasar kesihatan secara menyeluruh. Bererti kawasan luar bandar, kawasan bandar dikira dalam apabila kita memberikan perkhidmatan. Dan perkhidmatan ini juga mengambil kira beberapa aspek penting dalam penjagaan kesihatan, iaitu kita ada 4 aspek penting. Yang pertama adalah aspek promotif, yang kedua adalah aspek preventif, yang ketiga adalah kuratif dan aspek yang keempat adalah rehabilitasi. Ini adalah penjagaan kesihatan yang menyeluruh. Apa ini sebenarnya aspek-aspek yang saya nyatakan tadi ya? Ini menarik ya. Yang pertama adalah aspek promotif. Aspek promotif ini adalah apa yang kita katakan tentang kita mewujudkan kesedaran, we promote mewujudkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia berkaitan dengan kepentingan gaya hidup sihat, kepentingan mencegah penyakit. Dan ini dilakukan, kesedaran ini dilakukan melalui pelbagai medium, media massa, media elektronik, media sosial, dan juga dengan melakukan mewujudkan pelbagai kempen. Ini adalah aspek yang pertama dan ini biasanya dilakukan oleh bahagian pendidikan kesihatan ataupun di klinik-klinik dan hospital. Yang kedua adalah aspek preventif ya Hanim. Aspek preventif ini adalah aspek pencegahan penyakit. Ini adalah sangat penting dalam penjagaan kesihatan kerana bila kita mencegah sebelum kita nak merawat keadaan yang lebih serius kan? Betul Hanim. So aspek pencegahan inilah termasuk saringan kesihatan dan juga kita mewujudkan pusat-pusat seperti wellness hub ya. Kementerian Kesihatan mempunyai hampir 30 wellness hub di seluruh Malaysia yang melakukan pelbagai aktiviti pencegahan, senaman ya, aktiviti komuniti di masyarakat. Kita ada juga aktiviti ataupun program seperti COSPEN iaitu menggunakan komuniti melakukan saringan kesihatan dalam masyarakat. Ini adalah aspek-aspek preventif. Ini tidak termasuk lagi program-program yang diwujudkan atau dilaksanakan oleh klinik-klinik kesihatan sama ada di bandar, di luar bandar, program komuniti, ceramah kesihatan ya. Ini semua adalah aspek preventif. Yang ketiga adalah aspek kuratif. Ini yang kita biasa nampak iaitu aspek pemberian rawatan ya. Pemberian rawatan ini di hospital lah ataupun di klinik kesihatan. Bila kita sudah sakit, bila kita sudah mendapat serangan jantung, pergi ke hospital dan ini saya rasa kita tidak dapat nafikan banyak hospital hampir sekitar 144 hospital dan juga institut perubatan khas telah didirikan di seluruh negara. Tidak termasuk klinik kesihatan, klinik komuniti, kawasan-kawasan luar bandar kita ada klinik bergerak ya, klinik bergerak, kita ada bas, kita ada bot dan juga kita mempunyai akses menyeluruh kan?
Akses menyeluruh luar bandar dan bandar, dan kita mempunyai perkhidmatan flying doctors. Ini biasa di Sabah dan Sarawak. Dan terakhir adalah aspek rehabilitasi. Apabila seseorang mendapat penyakit, kadang-kadang dia menyebabkan seseorang itu tidak dapat kembali kepada fungsi normal sepenuhnya. Maka aspek rehabilitasi dimasukkan, dan itulah wujudnya unit-unit rehabilitasi di hospital, dan kita juga mempunyai pusat rehabilitasi di Ceras. Jadi ini adalah konsep yang dilihat secara menyeluruh dan juga cover kepada semua aspek penjagaan kesihatan. Ya, betul. Saya ada terdengar ataupun saya sendiri pernah melalui beberapa pengalaman di mana kalau ada berlaku satu situasi di mana tahapnya serius, kan, walaupun kita pergi kepada hospital swasta, dia akan kembali refer kepada hospital kerajaan. Maknanya kat situ kita nampak betapa pentingnya penglibatan dan juga kaitan kita dan kualiti yang diberikan oleh pihak hospital kerajaan juga. Bagaimana doktor boleh huraikan ataupun menjelaskan kepada kita mengapa keadaan ataupun situasi itu boleh berlaku? Ya, menarik. So biasanya Hanim, kita ini adalah satu situasi yang juga berlaku dalam masyarakat kita. Ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Yang pertama adalah keadaan kos sendiri. Apabila penyakit semakin parah dan perawatan yang diberikan juga lebih canggih, maka kebiasaannya kos akan meningkat, dan kadang-kadang pesakit meminta untuk ditransfer ke hospital kerajaan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi perkhidmatan subkepakaran ataupun penyediaan katil. Kes-kes seperti neonates ataupun bayi yang baru lahir memerlukan penjagaan rapi di NICU. Jadi di hospital kerajaan kebanyakannya mempunyai katil-katil ataupun tempat kita memang akan mewujudkan fasiliti itu untuk memenuhi keperluan masyarakat, kerana di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia kita tidak ada polisi menolak pesakit. Ya, tak pernah lagi lah ada pengalaman tolak pesakit, tak dengar lagi lah. Setakat ni. Jadi ini kadang-kadang di swasta mungkin dari segi bed apa semua jumlahnya kadang-kadang tidak mencukupi, dan apabila keadaan semakin parah di refer. Yang ketiga juga sub kepakaran. Jadi kita tahu the manpower ataupun kepakaran itu kebanyakannya ada di hospital Kementerian Kesihatan, dan ini tidaklah untuk menyatakan bahawa di swasta tidak ada, tetapi cuma kita melihat keadaan ini berlaku lah, kan? Ya, betul. Ini adalah antara sebab kalau kita bertanya kenapa mereka pergi ke hospital Kementerian Kesihatan, namun dia tidak menolak jika kita mampu boleh mendapatkan rawatan di perkhidmatan swasta. Objektifnya adalah kita untuk mendapatkan perubatan, kan? Mendapatkan keadaan yang lebih baik untuk kesihatan kita. Baik, doktor, saya dah tanya 2 soalan. Tapi kita ada seorang lagi selebriti ingin bertanyakan soalan kepada doktor. Ayuh kita saksikan. Hello doktor, mana ada sikit pertanyaan. Apakah kemudahan ataupun sokongan yang dapat diberikan kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan? Terima kasih. Itu dia daripada Wani Hasrita bertanya kepada doktor. Silakan. Okey, Wani. Dan juga Hanim, ya. Yes, dari segi golongan miskin ataupun kurang berkemampuan ini, kita memandang bantuan ataupun memberikan bantuan dalam pelbagai bentuk. Mungkin yang pertama adalah dari segi material ataupun dari segi perkhidmatan, services. Jadi ada banyak aspek. Yang pertama dari segi biasanya kos rawatan, dari segi kos rawatan atau kos membeli peralatan, alat-alat perubatan ini. Kementerian Kesihatan Malaysia secara umumnya mempunyai 2 sumber untuk membantu masyarakat golongan miskin ini. Yang pertama adalah melalui tabung bantuan perubatan. Tabung bantuan perubatan ini disediakan di semua hospital, dan ini adalah akses kepada golongan yang kurang berkemampuan atau miskin untuk mendapatkan bantuan. Dan biasanya pegawai kerja perubatan, pegawai kerja sosial perubatan di setiap hospital akan membantu pesakit untuk
mereka ni adalah liaison officer. Ya? Jadi bila pesakit tidak mampu, mereka ini akan membantu untuk melihat bagaimana cara untuk membantu mereka dan salah satunya adalah melalui tabung bantuan perubatan yang mana merangkumi kos rawatan, alat bantuan dan juga ubat-ubatan. Dan mereka juga akan menilai sosioekonomi. Itu dia. Dan yang kedua adalah satu skim yang kita tadi sebut tadi itu ya, Anim, iaitu skim PK B40. Ya, ini juga adalah untuk membantu golongan. Membantu mereka yang memerlukan, kan? Sebenarnya kalau kita kaji semula banyak bantuan yang disediakan oleh pihak KKM. Tapi tak apa, kita akan teruskan lagi perbincangan dengan soalan yang akan diajukan kepada Dr. Fairuz. Sebelum tu kita nak menyambut seorang lagi tetamu kita secara maya. Ustaz Ahmad Talmizi bin Yahya. Kini berada di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak no. Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Okey, Ustaz, mungkin boleh ceritakan sebab kita berkongsi tentang bagaimana bantuan yang disediakan. Macam Ustaz sendiri berada di pihak MAWIP, kita dapat saksikan bantuan-bantuan yang dikongsikan juga di sosial media, bagaimana pihak MAWIP membantu mereka. Cuma mungkin secara penjelasan ataupun mukadimahnya, Ustaz boleh kongsikan bersama dengan kami bagaimana saluran itu dilakukan? Baik, terima kasih kepada Hani ketiga dapat berkongsi maklumat pada petang. Secara ringkasnya, Ya, saya. Di Baitul Mal Mawib ini kita ada salurkan bantuan. Kita memahami apa yang menjadi keperluan kepada masyarakat pada hari ini, khususnya pada masyarakat yang kurang kemampuanlah. Dan kita juga memahami Islam sendiri meletakkan orang kata faktor-faktor keperluan yang harus kita santuni. Kalau dulu kita anggap makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu adalah satu keperluan. Betul. Tapi pada hari ini juga perubatan itu sendiri adalah juga merupakan satu keperluan. Yang ini kita tidak menafikan. Maka atas dasar itulah maka kita ketahui meletakkan faktor bantuan perubatan ini adalah salah satu asas yang penting untuk kita membantu mereka yang berkeperluan. Kerana kita memahami juga kos perubatan sekarang bukanlah orang kata agak murah, lebih-lebih lagi jika melibatkan perubatan, peralatan dan sebagainya. Maka atas juga kita, saudari Anim, pada asasnya kita ada 4 pecahan sebenarnya untuk bantuan perubatan saja. Kita ada perubatan kita ada pelawatan untuk bantuan peralatan kesihatan, kita ada bantuan khusus untuk hemodialisis dan juga bantuan khas kanak-kanak OKU. Seperti juga disebut oleh Dr. Faris tadi, saya juga ingin menarik sedikit perhatian disebut Dr. Faris tadi melalui Jabatan Kerja Sosial. Sebenarnya Baitul Mal Mawib juga ada membantu Jabatan Kerja Sosial di setiap hospital, termasuk di wilayah hospital ini untuk sama-sama kita membantu hospital untuk menangani kes-kes mereka yang kurang bernasib baik ini. Ustaz, pastinya ini bukannya kerja yang mudah, maknanya untuk mendapatkan kesefahaman dan mendapatkan satu usaha yang cukup tinggi, ramai yang terlibat. Dan apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak MAWIP sendiri, Baitul Mal Mawib sendiri untuk mendapatkan sokongan, begitu juga untuk memastikan saluran ini konsisten dapat dilakukan kepada mereka yang memerlukan? Ustaz, mungkin boleh kongsikan. Baik. Apa saya sebutkan tadi, kita alhamdulillah di Mawib ini mendapat dana yang cukup baik. Maksud saya dana utama kita tadi bayar zakat lah. Dan jika kita merujuk pembayaran zakat di wilayah persekutuan khususnya, alhamdulillah mereka terus menyumbang dan mereka tetap menyumbang, mereka membayar, menunaikan ibadah mereka. Dan dengan dana-dana zakat inilah dapat kita punya asnaf kita ataupun mereka kurang bernasib baik tadi. Jadi dalam konteks ini memang kita sentiasa bekerjasama dengan pihak hospital, terutama hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Jadi bagi mereka-mereka, sebab kita juga memahami kadang-kadang asnaf-asnaf ataupun pemohon-pemohon ini mereka yang tidak boleh nak datang ke hospital, tak boleh nak datang ke tempat kita ni Jadi kita wujudkan skuad jejak asnaf. Dan skuad jejak asnaf kita ini akan turun ke rumah mereka untuk kita dapatkan maklumat mereka dan kalau perlu kita bantu mereka untuk dapatkan surat pengesahan daripada hospital dan insya-Allah kita bantu. Sebagai contoh ni kita ada bagi susu yang mereka perlukanlah. Begitu juga dengan lampir pakai buang yang dewasa. Yang ni kita lantik pembekas terus kita hantar ke rumah ni setiap bulan. Tidak ada masalah. Begitu juga dengan dialisis. Maknanya walaupun kita memahami kosnya mahal, tidak ada masalah.
Asalkan mereka berkelayakan dan mereka memilihlah mana-mana pusat dialisis untuk mereka jalani rawatan dan bayaran kita direct terus dengan pusat. So tidak ada masalah. InsyaAllah. Tidak terbatas untuk bantuan kan. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz berkongsi dengan kita. Kita harapkan yang terbaik untuk usaha murni ini dan supaya segalanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan kita untuk bercerita bagaimana sumbangan yang dilakukan dan pastinya kita harapkan yang terbaik untuk setiap individu dan kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini masih lagi bersama dengan peneman saya di studio Dr. Fairuz untuk berkongsi tentang topik kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Hello Doktor. Selamat kembali dalam Hello Doktor. Pastinya ramai daripada kita yang masih mengambil sikap tidak endah apabila setiap kali mengalami masalah sakit kepala dan tidak mempedulikan cara untuk merawatnya. Menurut kajian Global Pain Index, hanya 48% rakyat Malaysia mengambil ubat tahan sakit berbanding 65% masyarakat di seluruh dunia. Namun tahukah anda dengan pengambilan ubat paracetamol, ini sebenarnya sedikit sebanyak dapat melegakan sakit kepala. Jadi untuk membincangkan mengenai ini, saya memperkenalkan tetamu saya di studio, Dr. Gopinadan Raju, pakar perunding anestesiologi dan pengurusan kesakitan dari Pantai Hospital Kuala Lumpur. Apa khabar doktor? Khabar baik. Terima kasih Anis. Selamat petang. Ya, selamat petang juga diucapkan kepada doktor. Baik doktor, kita nak bercerita tentang keadaan sekarang ini dan apakah sebenarnya pentingnya literasi kesihatan? Apakah itu literasi kesihatan yang kita perlu tahu? Ya Anis. Literasi kesihatan ni mengikut Pertubuhan Kesihatan Seluruh Dunia ataupun WHO adalah kemampuan seseorang individu untuk mendapat akses, memahami dan dapat menggunakan maklumat tersebut untuk memupuk dan menjaga kesihatan bukan sahaja kesihatan mereka, kesihatan keluarga mereka serta komuniti mereka. Ya. Ya, yang ini literasi kesihatan penting sebab ini menggambarkan seseorang itu dapat menjaga kesihatan mereka dengan lebih elok. Dan ini sekaligus dapat rawatan dengan secepat, jangan tanpa melewatkan melengah-lengahkan lagi masa untuk tunggu sampai keadaan itu jadi serius dan sebagainya. Betul. Doktor, berdasarkan pengalaman doktor sendiri merawat pesakit-pesakit yang kebanyakannya pasti di Malaysia kan, rakyat Malaysia sendiri, keadaan mereka, adakah keadaan mereka lebih menderita, lebih teruk jika mereka mengabaikan tentang literasi kesihatan? Ya, betul. Sebab bila mereka datang di masyarakat Malaysia, biasanya mereka apa yang kita tahu lah, mereka selalunya tunggu pada masa yang lewat, yang tunggu pada sakit itu sudah merosot baru datang. Kita nak mereka pastikan datang pada tahap awal dan kesedaran literasi kesihatan ini penting sebab kalau ada yang sakit ringan macam sakit kepala, dia masih boleh gunakan ubat-ubatan di kaunter yang disyorkan, yang sesuai. So ini penting. So dia dapat datang dengan awal dan tahu apa yang ada di sana dan apa maklumat kesihatan yang sedia ada. Supaya tindakan awal tu dapat dilakukan kan. Betul. Pemeriksaan awal dapat dilakukan. Doktor, berdasarkan tindakan rakyat Malaysia sendiri jika berlakunya sebarang masalah kesihatan, apakah yang dilakukan oleh mereka kebanyakannya? Ya, biasanya di masyarakat Malaysia apa kita tahulah kebanyakan dia akan rehat atau tidur. Okey. Dan kebanyakan mereka ialah dia yang cuba mengelak ubat. Okey. Yang kedua dia yang risau akan bergantung pada ubat untuk masa lama dan dia risau pada kesan sampingan. Ini adalah sekaligus adalah fakta-fakta yang tidak betul dan mitos yang tidak betul. So sekaligus ini yang penting bila kita nak dapatkan maklumat kesihatan, perlulah kita dapat maklumat daripada sumber yang betul, sumber yang sah dan di mana fakta yang itu benar. So kita tahu dapat menggunakan secara bagus. Itu dia, pengetahuan kita tentang perubatan, tentang secara keseluruhannya amatlah penting. Begitu juga dengan pengetahuan kita tentang fakta dan juga mitos. Ini dia kita nak kongsikan bersama dengan anda semua fakta dan juga mitos tentang paracetamol. Jom kita saksikan. 4 fakta tentang paracetamol yang anda perlu tahu. Paracetamol tidak mengganggu perut dan akan disingkirkan dari badan dalam tempoh 24 jam. Paracetamol sesuai untuk 98% orang dewasa. Badan kita tidak membina rintangan terhadap paracetamol. Apabila digunakan seperti yang diarahkan, ia tetap berkesan pada dos yang sama setiap kali. Apabila kita sakit, kesan ubat bergantung pada dosnya. 2 pil 500 mg paracetamol telah terbukti memberikan kelegaan yang berkesan.
Itu dia fakta dan juga mitos berkaitan dengan paracetamol. Kadang-kadang kita pengetahuan ni tidak begitu menyeluruh kan. Apa yang orang kata ini sahaja. Kita punya kepercayaan tu. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apakah yang paling obvious ataupun salah anggap. Kan kita ada pelbagai anggapan. Salah anggapnya rakyat Malaysia ni tentang ubat OTC yang kita tahu popularnya paracetamol lah. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, betul lah Anis. Ada 4 mitos yang selalu ditanyakan oleh ramai orang. Mitos pertama adalah, bolehkah paracetamol mendatangkan bahaya kepada tubuh badan? Ini adalah mitos yang salah sebab mengikut kajian daripada Australia, kita dapat tahu ubat paracetamol ini sesuai untuk 98% orang dewasa. Selamat diambil. Yang disyorkan mengikut dos. Baik. Mitos kedua adalah, dia risau, betulkah paracetamol akan berada di dalam badan saya pada masa yang lama selepas saya beli makan. Ini adalah mitos yang salah. Betul. Bila kita makan sebiji paracetamol, ubat ini akan disingkirkan dalam badan kita kurang daripada 24 jam. Itu penting kena tahu, dia tidak akan berada di dalam lebih daripada 24 jam. Mitos ketiga yang risau adalah, jika badan sudah terbiasa dengannya, adakah saya memerlukan sesuatu lebih kuat atau lebih dos untuk kali kedua? Dos yang lebih tinggi. Ini saya nak beritahu penting, paracetamol tidak membina rintangan. Ubat ini berkesan pada setiap dos yang sama pada setiap kali. Itu yang penting. Yang mitos yang keempat ialah, adakah 2 pil ini terlalu banyak? Mereka risau. Kadang yang tanya kenapa saya makan 1 pil, kenapa dah 2 pil. Ini sekaligus sebab kita sudah buat kajian dan selidik, kita dapat tahu 1 biji paracetamol mengandungi 500 mg. Dan 2 biji adalah 1000 mg. Ini adalah dos yang disyorkan dan dos yang sesuai. Dan yang penting adalah kita tidak mengambil lebih daripada 4000 mg atau 4 gram sehari. Maksudnya maknanya 8 biji. Itu mengikut waktu yang ditetapkan. Itu penting. So setiap kali kalau kita rasa sakit kepala ke sakit otot, boleh makan 2 biji sebab ini yang disyorkan, inilah dos yang sesuai untuk mengurangkan kesakitan ini. Itu juga yang dapat kita saksikan di description kan, setiap packaging ataupun paracetamol tersebut. Okey, doktor, dalam keadaan sekarang ini pastinya kita ada tips penjagaan dan apa sebenarnya yang paling penting sekali yang disyorkan oleh doktor untuk kita menjaga diri, elakkan daripada penyakit-penyakit, jaga kesihatan. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, betul. So, macam ini macam saya kata, tanggungjawab kita, kesihatan kita adalah tanggungjawab kita. Yang penting adalah kita kena jaga fizikal dan minda kita. Maksudnya kita bersenam mengikut keupayaan kita, dan minda kita pastikan kita dapat mengatasi tekanan ada di kerja atau di rumah, stress management. Fakta kedua adalah yang kita perlu menjaga makanan, mengamalkan makanan yang seimbang dan makanan mengikut waktu. Fakta ketiga adalah kita dapat menjaga berat badan ideal body weight. Dan keempat adalah mendapat rehat, mendapat tidur yang sewajarnya. Dan juga saya juga syorkan semua masyarakat tolong meninggikan taraf literasi kesihatan kita, daripada membaca dan pergi ke portal-portal kesihatan yang sedia ada, dapat kita meningkatkan ilmu kita supaya kita dapat tahu macam mana nak jaga kesihatan kita dan juga orang-orang rumah dan kawan serta komuniti kita. Ini penting. Dan kita tidak mempercayai bulat-bulat info yang salah kan? Ya, betul. Kita kerja sebagai satu pasukan. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Gopinadan Raju, pakar perunding entologi dan pengurusan kesakitan dari Pantai Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih doktor. Tips dan juga perkongsian ilmu kita tentang paracetamol. Itu yang paling penting sekali yang kita dapat pada hari ini. Baiklah, seterusnya kita nak kongsikan juga kepada anda. Kita harapkan penonton semua di rumah mula buka mata dan yakin tentang pentingnya untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai pengambilan ubat paracetamol bagi menggalakkan kesan negatif, bagi mengelakkan kesan negatif terhadap kesihatan diri daripada berlaku. Sekali lagi doktor, terima kasih banyak-banyak. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Walaupun di hujung-hujung perbincangan kita ni, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Kalau topik kita pada hari ini mengenai lebih kurang kepada kesedaran kan, kesihatan kita dan betapa pentingnya kita mengetahui akses kesihatan, bantuan kesihatan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk kita dapat memastikan kita juga dapat mengetahui prasarana kemudahan dan sebagainya. Selain daripada itu, kita nak kongsikan bagaimana kalau berlakunya masalah-masalah yang lebih kritikal seperti sakit jantung dan sebagainya.
adakah kemudahan dan juga sokongan lain itu dapat kita mengetahui, dapat kita raih, dapat kita juga menikmati perkhidmatan yang disediakan. Terus sahaja kita bersama dengan Puan Rizawati Rosli yang kini berada di talian secara maya dengan kami, dan masih lagi Dr. Fairuz menemani saya di studio. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Anim. Ya Puan, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey Puan, kita bercerita tentang IJN sendiri kan. Bagaimana Yayasan Institut Jantung Negara ini juga terlibat dengan bantuan yang diberikan, kemudahan yang diberikan oleh mereka yang memerlukan. Mungkin boleh dikongsikan. Silakan Puan. Okey, terima kasih Anim. Terima kasih juga kepada pihak yang menjemput kami di Yayasan IJN untuk program hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua ya, kami di Yayasan IJN ni atau dikenali dengan IJN Foundation atau singkatannya IJNF, menyediakan bantuan dari segi membiayai kos rawatan atau prosedur pembedahan jantung untuk pesakit yang kurang berkemampuan. Kami sebenarnya dah beroperasi hampir 25 tahun ya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang kami terima dan sumbangan dari pihak luar, telah ramai pesakit yang kami berjaya bantu dan memberi peluang mereka kehidupan peluang kedua yang lebih baiklah. Alhamdulillah. Dan antara lain kami di Yayasan IJN juga menyediakan dana bagi menggalakkan projek kajian dan penyelidikan, sebab kami percaya research and development ni penting. Yang mana kita rasa di Malaysia ni kita perlu galakkan banyak lagi projek kajian dilakukan bagi memastikan terdapatnya rawatan jantung yang lebih baik, lebih efektif. Dan pada yang sama kami juga menyediakan dana dari segi pendidikan dan latihan sebab kita nak menggalakkan program-program yang boleh membantu masyarakat Malaysia ni ada kesedaran yang tinggi. Bukan sahaja untuk menjaga jantung tapi untuk kesihatan secara keseluruhannya. Adakah syarat-syarat kelayakan tertentu bagi mereka yang akan mendapat bantuan dari pihak IJNF ini? Kalau sepatutnya memang kena ada lah kan. Sebab kami di yayasan ni nak ikutkan dana diraih secara sendiri ya. Kami tidak dapat sokongan yang berterusan daripada mana-mana pihak. Sebab itulah sebabkan dana kami ni agak terhad. Jadi kami memang tetapkan syarat. Antara syaratnya sebenarnya kami ikut garis panduan yang ditetap oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Dan sebenarnya kami amat berterima kasih kerana di dalam IJN itu sendiri ada pejabat KKM. Jadi kami memang bekerja sama rapat dan dapat sokongan yang sangat baik daripada mereka. Yang mana antara perkara yang kami lihat selalu adalah sama ada mereka ni mempunyai pendapatan yang tetap atau tidak, mempunyai pekerjaan yang tetap atau tidak, dan semestinya kita tengok pendapatan isi rumah. Selalunya kita akan bagi keutamaan kepada mereka yang pendapatan isi rumahnya kurang daripada RM5,000 sebulan. Okey. Begitu juga dengan penglibatan doktor kan dalam PKB 40 juga mempunyai objektif yang samalah bagi mereka yang kurang membantu yang kurang berkemampuan ini. Adakah syarat-syarat kelayakan juga seperti mana seimbang yang dilakukan oleh pihak yang berikutan? Kalau untuk PKB 40 ni dia adalah untuk golongan B40 iaitu yang menerima bantuan sara hidup. Okey. Itu syarat utama dan berusia 40 tahun dan ke atas. Itu simple dan tidak ada. Tapi dia perlu apply juga? Dia tidak memerlukan apa-apa pendaftaran. Jadi jika seseorang itu sudah mendapat bantuan sara hidup dan berumur 40 tahun ke atas, secara automatik dia adalah layak. Dia dan pasangannya, seorang pasanganlah maksudnya, layak terus untuk PKB 40. Tiada pendaftaran. Di mana-mana, maknanya yang kesihatan mana-mana yang berdekatan ataupun ada yang terpilih? Jadi dia untuk yang manfaat pertama itu adalah saringan kesihatan. Saringan kesihatan ini amat menarik kerana bukan sahaja boleh dilakukan di klinik kesihatan kerajaan, malahan di klinik-klinik swasta yang berdaftar dengan PKB 40 ini boleh dilakukan secara percuma. Dan ini saringan kesihatan secara menyeluruh ya. Dan untuk manfaat yang lain tadi itu yang untuk alat perubatan, kanser dan juga bantuan tampang pengangkutan itu adalah untuk di hospital KKM sahaja. Tapi sekurang-kurangnya kita tahulah kan. Betul. Dan kalau nak mencari hospital KKM ni bukan kata susah kan, boleh dikatakan akses juga menyeluruh.
Puan Rizawati, keadaan di IJNF kan kita tahu dengan inisiatif yang dilakukan, bantuan yang diberikan dan sebagainya. Adakah keadaan semasa pesakit itu akan diambil tahu juga follow up? Maknanya tanggungan kos bukan sahaja permulaan, adakah sampai pengakhiran sehinggalah berjalan ataupun kembali sembuh seperti biasa dilakukan juga oleh pihak IJNF? Seperti yang saya nyatakan tadi, sebab kalau boleh kami memanglah orang kata ideally nak buat perkara begitu, tapi disebabkan dana kami amat terhad dan bila saya nyatakan tadi kami menanggung kos prosedur dan pembedahan yang mana selalunya melibatkan minimum 10,000 seorang. So, jadi buat masa ini kami hanya mampu memberi tanggungan pembiayaan untuk rawatan dan prosedur sahaja, tetapi jika perlu, katalah selepas pembedahan dia perlukan rawatan susulan, mungkin untuk satu rawatan susulan. Tapi untuk berterusan tu buat masa ini agak sukar kerana ini kekangan dana lah. Yang kami pun terpaksa mungkin kena berusaha lebih lagi lah jika kami nak buat sesuatu yang berterusan untuk susulan. Baik, Puan Rizawati, sambil-sambil kita berbualkan, ini mungkin kesempatannya, harapan Puan Rizawati sendiri untuk IJNF dan kerana tujuannya adalah untuk membantu setiap golongan. Mungkin harapan daripada Puan sendiri kita nak dengarkan. Silakan. Okey, terima kasih Anin. Sebab saya rasa mungkin ramai yang tahu IJN merupakan salah satu pusat rujukan untuk penyakit jantung dan kami terima ramai pesakit dari seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak yang mana memerlukan pelbagai jenis pembedahan dan prosedur. Dan kami sebolehnya bila mereka ini memerlukan sesuatu rawatan, kita tidak mahu ada waiting list lah, senarai menunggu yang panjang. Jadi antara harapan kami sebenarnya, kami menggalakkan syarikat korporat dan individu di luar sana menjadi penyumbang dan juga bekerjasama bersama kami. Jadi ini bagi memastikan kita mempunyai dana yang sedia ada. Nak kata mencukupi tu, saya kata susah sikitlah kita nak tetapkan mencukupi. Tapi kita berharap semoga dana itu sentiasa ada. Jadi bila mana katalah kita ada permohonan katalah dalam tahun itu kita mungkin ada 30 pesakit yang memerlukan bantuan dan mungkin jumlah pembiayaan diperlukan mungkin dalam 5 juta. So kami harap pada masa tu dana tu dah ada. Jadi pesakit tak perlu menunggu. Kita boleh cakap dengan pesakit, anda layak, anda boleh teruskan, terus dapatkan tarikh, dapatkan rawatan. Jadi dia tak perlu risau tentang pembiayaan. So sebenarnya harapan kami dia harap mendapat kerjasama lah daripada pelbagai pihak, terutama syarikat korporat. Mungkin ada social media yang nak dikabarkan, Facebook dan sebagainya untuk lebih akses info berkaitan dengan IJNF, silakan. Okey, kalau ikutkan sesiapa yang ingin membantu kami di IJNF, boleh layari kami punya Facebook page iaitu Official IJNF dan kami juga ada Instagram IJN Foundation. Okay. Dan juga boleh layari website IJN Foundation iaitu di www.ijnfoundation.org. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Puan Rizawati Rosli. Terima kasih kembali. Kita harapkan yang terbaik. Kita juga doakan agar segalanya berjalan dengan lancar untuk Puan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Itu dia Puan Rizawati Rosli, pengurus kanan Yayasan Institut Jantung Negara IJNF, dan pastinya kita harapkan seperti mana yang tadi kan, harapannya adalah untuk lebih banyak lagi sumbangan yang dilakukan, bantuan-bantuan daripada pihak yang bertanggungjawab ataupun pihak-pihak yang ada lebih lah orang katakan untuk dikongsikan bagi memastikan keadaan itu dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Baik, tadi berkaitan dengan bagaimana bantuan yang dilakukan dan prasarana maupun kemudahan yang ada di setiap keadaan, dan pastinya setiap akses ataupun individu itu kita ingin menyantuni, tidak kira bagaimana keadaannya. Kalau mungkin nasihat ataupun pandangan daripada doktor sendiri berkaitan dengan keadaan semasa sekarang ni dengan COVID kan, kita perlu kendalikan dengan COVID dan sebagainya. Adakah pihak KKM sendiri dalam keadaan yang sentiasa bersedia untuk menerima segala keadaan yang pastinya mencabar untuk pihak KKM? Bagaimana untuk kita mengetahui keadaan? Sebab kita dah sentuh tentang pelbagai. Kita nak tahu juga keadaan kita sendiri. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa bersiap sedia dari segala aspek dan juga faktor Hanim, kerana ini adalah
pusat ataupun hospital-hospital ataupun services yang kita berikan ini adalah kata orang jantung kepada negara untuk memastikan kesinambungan rawatan penjagaan kesihatan itu sentiasa diberikan kepada masyarakat, tidak kira dalam keadaan seperti apa sekalipun. Persediaan itu insya-Allah sedia ada dari segi tenaga kerja, dari segi bantuan perubatan, sama ada untuk yang duduk di bandar maupun yang duduk di desa ataupun yang duduk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Cuma kalau izinkan saya Silakan. Ini satu yang menarik Hanim, ketika saya berada di Hospital Shah Alam pada waktu malam itu dikunjungi oleh seorang pesakit yang tidak sedarkan diri pada waktu itu. Isteri dia membawa suaminya menangis-nangis, tidak sedarkan diri. Suami saya tidak ada penyakit, kenapa tiba-tiba tidak bernyawa? Apabila kita lihat mempunyai tekanan darah yang terlampau tinggi hingga menyebabkan stroke, dan katanya suami saya inilah yang mencari rezeki. Pasti saya nak mencari ke mana. Tidak pernah melakukan saringan kesihatan, tidak ada apa-apa concern terhadap kesihatan diri sendiri. Ini bagi saya, lakukanlah saringan kesihatan seawal yang mungkin. Jagalah kesihatan diri sendiri. Perkhidmatan Kementerian Kesihatan Malaysia bukan saja di klinik kesihatan, malah kita pergi ke kawasan-kawasan pedalaman, nelayan, petani, melakukan program outreach supaya semua boleh disaring, penyakit dapat diketahui pada peringkat awal dan juga kita dapat berikan rawatan dan menghindarkan komplikasi. Akhirnya tanggungjawab kita, kesihatan kita adalah tanggungjawab kita juga, Hanim. Betul. Berkaitan dengan topik kita pada hari inilah, doktor, kita adalah untuk menanyakan satu secara konklusinya, adakah ianya mampu ataupun mahal berkaitan dengan kos perubatan ini? Jawapan saya tentulah mampu, Hanim. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Fairuz berkongsi dengan kita terlalu banyak tips dan juga pengetahuan tentang kesihatan kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita secara maya maupun yang berada di studio. Untuk Hello Doktor ni kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan hari ini Hari Kesedaran tentang Kesihatan Sedunia pada 7 April nanti, sama-sama kita nak ingatkan pada diri kita betapa pentingnya kesihatan kita dan tanggungjawab kita untuk memastikan kesihatan kita berada pada tahap yang baik. Okey? Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Waalaikumsalam.